Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Zunnun Al-Misri berkata, ada 3 alamat yang menunjukkan keikhlasan seseorang, iaitu ketiadaan perbezaan antara pujian dan celaan. Lupa memandang amal perbuatannya di dalam amal perbuatannya sendiri. Dan lupa menuntut pahala atas amal perbuatannya di kampung akhirat. Abu Usman Al-Maghribi mengatakan, ikhlas adalah ketiadaan bahagian atas satu hal bagi dirinya. Ini adalah ikhlas orang-orang awam, orang kebanyakan. Adapun ikhlas orang khusus adalah apa yang terjatuh atau terlimpah pada mereka, bukan yang bersama mereka. Kerana itu dari mereka muncul ketaatan dan mereka sendiri terpisah dari ketaatan itu sendiri. Mereka tidak memandang dan menghitung ketaatan yang terlimpah pada diri mereka. Demikian ini merupakan ikhlas kelompok orang khusus. Awaqah Ad-Daqqa berkata, kekurangan setiap orang yang ikhlas dalam keikhlasannya adalah kebiasaan melihat keikhlasannya. Jika Allah menghendaki memurnikan keikhlasan seseorang, maka dia menggugurkan penglihatan keikhlasannya pada keikhlasannya, sehingga dia menjadi orang yang diikhlaskan atau dimurnikan. Bukan orang yang ikhlas atau berusaha menyucikan diri. Sahabat Abdullah berkata, tidak ada yang mengetahui riak selain orang yang ikhlas. Abu Sa'id mengatakan, riak orang-orang ahli makrifat lebih utama daripada ikhlas pada murid. Zunnun Al-Misri mengatakan, ikhlas adalah apa yang dipelihara dari permusuhan yang merosak. Abu Usman Al-Hiri mengatakan, ikhlas adalah pelupaan penglihatan makhluk dan keabadian memandang Sang Pencipta. Huzaifah Al-Mar'ishi berkata, ikhlas adalah penyamaan perbuatan hamba dalam aspek lahir dan batin. Dikatakan juga bahawa ikhlas adalah apa yang dikehendaki al-haq, yang dimaksudkan dengan tujuan sidq, yang kebenaran. Terkadang juga ikhlas diartikan sebagai kepura-puraan tidak tahu dari penglihatan macam-macam amal perbuatan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ikhlas satu rahsia Allah Ta'ala pada hamba-Nya, bagaimana kita nyatakan semalam. Itu perbuatan seorang hamba atas ketaatan yang diperintahkan, tanpa melihat daya dan upayanya, melainkan anugerah Tuhan. Tanpa mengharapkan pujian atau takutkan kejian, melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Zunnun Al-Misri, ada 3 tanda orang yang benar-benar ikhlas. Yang pertama, sama baginya pujian ataupun kejian dalam amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita mengetahui segala perintah taat ini ialah perintah Allah, datang daripada Allah. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, menutup aurat kita, menjauhi perkara yang haram yang dicegah. Semuanya datang daripada Tuhan yang Maha Agung. Maka ketika mana sebahagian perbuatan tadi mungkin mendapat tempat di sisi pandangan manusia, lalu kita dipuji, maka puji ini tidak akan mengurangkan kebaikan, tidak akan menyebabkan kurang kebaikan kita atau selesa dengan kebaikan kita buat. Kerana kita melakukannya kerana Allah. Pujian tidak menghentikan kita. Dan tidak juga melupakan ini adalah anugerah Allah pada kita. Manakala kadang-kala setiap perbuatan kita itu mengundang kemarahan orang. Maka kemarahan orang tidak boleh menghentikan kita. Kita menolak minum arak, rasuah, judi. Mungkin ada orang marah. Ada orang keji kita. Kadang-kadang orang dekat dengan kita. Kalau kita pemimpin, mungkin dikejut oleh sebagian rakyat yang jahil. Tetapi kalau kita ikhlas, kita tidak mempedulikan kejian itu. Jadi kejian tidak menghentikan kebaikan. Itu pertama. Syarat yang kedua, alamat kedua.
Orang yang ikhlas itu ialah tidak memandang perbuatannya atas usahanya, melainkan anugerah Allah. Dia tidak melihat perbuatannya ini baik dia buat, bagus dia buat daripada dirinya sendiri. Dia tak nampak dia hebat kerana ketaatannya ini. Tetapi dia setiap kali melakukan kebaikan, maka dia memuji Allah atas ilham dan taufik Allah berikan pada dia. Hari ini kita buat ketaatan, taufik dari Allah. Hari ini kita buat ketaatan, hidayah dari Allah. Hari ini kita buat segala perkara yang Allah perintahkan. Melainkan ianya datang daripada anugerah Allah Ta'ala pada kita. Siapa yang melihat dirinya sehingga menimbulkan rasa ujub dan riak, maka dia tidak ikhlas. Yang ketiga, alamat dia. Dia tidak melihat pahala akhirat. Dia melihat ia adalah perintah Allah. Dia tidak melihat kelebihan-kelebihan sama ada kita hari ini cerita kelebihan perubatan, kelebihan kesihatan, kelebihan mendapat harta benda. Orang yang nilai ikhlasnya tinggi tak melihat dari sudut tu. Dia melihat dari sudut perintah Allah. Macam kita dah sebut sebelum ini. Tentang nilai seorang hamba. Hamba, dia tahu dia buat kerja, dia tak akan dapat upah. Dia tak pernah fikir upah. Sebab dia hamba. Maka hamba melihat perhambaannya pada Tuhan dia. Dan itu hamba tidak boleh memiliki sesuatu. Apatah lagi kalau namanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba Allah tidak melihat kepada, oh saya buat amalan dapat pahala banyak. Itu bukan menjadi suatu penilaian utama dia. Ya, dia tahu. Si amalan ada kelebihan tu, kelebihan. Tapi ini bukan penilaian utama. Penilaian utamanya ialah perintah Allah. Contoh hari ni kalau kita kata, oh, kelebihan zikir ni mudahkan rezeki kita. Kelebihan selawat ni memudahkan urusan kita. Apakah kalau hari itu amalan kita ataupun tak ada urusan kita, tak ada kesulitan, lalu kita pun berhenti daripada berselawat ataupun kita berzikir pada Allah? Jawapannya tidak. Orang ikhlas dia tak berhenti kerana dia tak dapat kelebihan daripada apa yang dia buat. Kita solat duha, kenapa murah rezeki? Pas solat duha kena pecat kerja, kena buang kerja, business down. Apakah kita akan berhenti daripada solat duha? Jawapannya tidak. Kerana kita melihat solat duha ini perintah Allah dulu sebelum kita melihat kelebihan dia. Kalau tak ada kelebihan-kelebihan itu kita tak perolehi lagi, maka kita tetap melihat ia perintah Allah untuk ingat Allah. Sebab itu Allah bila sebut dalam bab solat, apa kata Allah? Aqimis salata li dzikri. Tunaikan solat untuk ingat aku. Dan solat itu bagi melambangkan syukur. Bukan kita solat kerana nak tu, nak ni. Walaupun mungkin ada sebahagian solat ke arah tu. Dan ada gesaan dan ada dorongan ke arah tu. Tapi tetap prioriti melihat pada perintahnya. Perintah. Solat hajat. Solat hajat ni bila kita ada suatu hajat. Lalu kita solat hajat. Perisi anak. Solat hajat sebab kita tak sihat. Solat hajat buka kedai baru. Solat hajat bila anak-anak kita interview kerja dan sebagainya. Atas semua ke hajat kita nak. Baik, pertama kita nak solat hajat ini kerana itu cara yang Allah beritahu pada kita. Kalau nak sesuatu, kamu solat hajat. Tapi boleh ke tak boleh, maka kita letakkan urusannya pada Allah. Saya kalau ada hajat, Allah ajarkan saya suruh solat. Maka saya solat. Kalau hajat tu Allah nak beri ke tak, maka itu urusan yang kedua dan ketiga, keempat. Allah ajar saya dah apa-apa doa. Apa-apa doa. Maka itu yang saya buat, saya doa. Baik, Allah nak beri sekarang, nak beri tempoh yang lain, nak simpan akhirat, nak ganti dengan pahala, nak palingkan saya daripada mudarat lain, atau nak beri yang lain bukan macam saya minta. Maka saya tetap berdoa. Kalau itu kita lihat orang yang kurang ikhlas dan berdoa, dia akan meninggalkan doanya waktu dia tak dapat sesuatu. Maka dia kata, dah doa, Ustaz dah tak dapat. Dia lupa doa itu ialah ibadat sebelum dia cerita tentang permintaan. Maka ini orang ikhlas. Kalau orang ikhlas dia tak berhenti. Kita dah sebut semalam watak orang ikhlas, dia akan berterusan. Dia tak berhenti kan dia tak dapat benda dia nak daripada taatnya pada Allah. Dia tak berhenti kan tak dapat apa yang dihajati dan urusan dunianya. Kan itulah perintah Allah. Dia tak berhenti hanya kerana kurangnya pujian atau makin bertambah kejian padanya. Dia tak berhenti.
atau bahasa mudah istiqamah. Kemudian kata para ulama lagi tentang makna ikhlas. Imam Al-Maghribi atau Abu Uthman, itu ikhlas ialah tiada bahagian dirinya. Maksud tiada bahagian dirinya, tuan-tuan kita, apa bahagian yang kita nak? Pujian. Manusia paling suka pujian. Bila kita buat sesuatu, kita tak nak bahagian tu. Tak puji pun tak apa. Tapi kalau orang puji, maka itu juga adalah kurnia Allah pada kita. Bukan kita nak. Lepas itu Umar Khattab berkata, ya Rasulullah, saya ni buat baik. Tiba-tiba kebaikan saya diketahui oleh orang. Dan orang pun cerita. Bila saya dengar balik, saya seronok. Apakah ini membatalkan amalan? Kadang-kadang tuan-tuan kita buat baik ni bukanlah nak tunjuk ke orang. Tapi orang pun sebutlah dia tu bagus buat sekian. Kita dengar kita pun jadi seronok juga orang puji kebaikan kita. Apakah itu menjadikan kita ria atau sebagainya? Lalu Rasulullah menjawab apa yang dipesan Umar Khattab. Nabi kata, busyra ajil, itu khabar gembira yang Allah dahulukan kepada kamu tanda penerimaan amalan. Busyra ajil, khabar gembira. Tapi bukan dari asas cari pujian. Kita buat baik, tiba-tiba orang pun puji. Bukan kita waktu buat tu nak pujian dia. Kita buat baik sebab perintah Allah. Kita tak ada bahagian. Kita tak nak bahagian pujian ke atau sebagainya. Tiba-tiba seorang puji kita. Lalu kita pun mendengar seronok. Maka itu tanda penerimaan Allah. Dia kena beza. Orang yang mula-mula buat untuk dapat pujian, itu yang salah. Itu yang menghilangkan makna ikhlas. Ini disebut oleh Abu Uthman Al-Maghribi. Bahawa bila ikhlas, dia buat sesuatu tak ada bahagian dirinya di situ. Dia ke masjid. Dia bukan nak jadi pengurusi masjid. Tiba orang nampak dia istiqamah masjid, orang pun lantik. Itu lain. Dengan orang daripada awal niat dia dah pasang ni awal. Dia tak ada bahagian ni. Kenapa dia ke masjid? Supaya dia dapat diambil sebagai menantu. Atau dia diambil sebagai, kerana bos dia ke masjid. Mungkin dia angkat jadi manager kalau dalam interview nanti. Maka itu yang tidak ikhlas. Tapi kalau sekiranya dia buat, lepas tu orang pun puji di atas kebaikan, maka ini tidak menafikan makna ikhlas. Maka ini nama busyra ajil. Khabar gembira segera yang datang dari Allah. Kemudian kata ulama yang lain, bahawa ikhlas, ada ikhlas dipanggil ikhlas orang kebanyakan, ada ikhlas orang khusus. Ikhlas orang kebanyakan artinya dia tak mengharapkan pujian. Ikhlas orang yang khusus pula, bagaimana ikhlas orang khusus? Secara bahasa mudah, dia tidak melihat setiap kebaikan, ketaatan itu datang daripada dirinya. Datang daripada perbuatannya. Melainkan ia datang daripada anugerah Allah Ta'ala padanya. Maka ini namanya ikhlas orang khusus. Yang ikhlas orang awam ni, kebanyakan dia masih lihat dia buat. Tapi dia tak nak pujian. Dia buat kerana Allah. Orang khusus pula, dia tak nampak dia buat. Dia kira Allah bagi dia buat. Allah telah melorongkannya dia buat. Artinya dia telah membuang segala upaya, daya dia, ikhtiar dia. Melainkan dia melihat anugerah Allah padanya. Ini lebih tinggi. Kata kita ni bukan cakap teori. Secara praktikal ni kita lihat. Orang macam kita. Awam macam kita. Waktu kita buat baik, kita rasa tak macam kita yang buat. Dia masih rasa. Tapi kita bukanlah nak pujian, kita nak ikhlas. Tapi kita nampak tak kita buat? Nampak. Berarti kita masih orang kebanyakan. Tapi waktu kita buat baik, kita tak nampak kita buat. Bukan saya buat. Allah bagi. Maka ini orang khusus. Kita bukan senang-senang kita. Oh, saya hari ni khusus. Bukan senang-senang kita. Kerana umpama kita kata seorang tak mampu melihat keindahan gunung yang tinggi sebelum dia bersusah payah mendaki pada tahap yang mulanya. Seorang tak mungkin kata ini semua dia Allah sebelum dia menggemblengkan semua kekuatan dirinya mujahadah untuk dia buat. Akhirnya baru tahu ini datang dari Allah. Dia bukan tahu secara teori. Contoh macam kita tengok sedap makanan. Bukan secara kita dengar orang cakap. Secara pengalaman saya tengok macam sedap. Saya kata demikian kerana saya dah makan. Akhirnya saya tahu makanan ni sedap. So, kita cerita tentang khusus dan umum. Ikhlas orang awam macam kita ialah kita masih nampak perbuatan kita. Masih nampak. Hari ni saya nak ke masjid lah. Hari ni saya nak untuk ilmu. Hari ni saya nak baca Quran. Hari ni saya nak bersedekah. Kita nampak diri kita.
Dan kadang-kadang bila datang marah kita hentikan benda tu. Marah kita pada seseorang atau sebagainya, kita henti. Kita bergaduh je ke masjid, kita tak pergi masjid. Sebab kita masih nampak perbuatan kita. Kan orang dalam buat kebaikan masih nampak dirinya. Perbuatan itu boleh berhenti anytime. Bila masa. Hanya ada sedikit masalah teknikal. Dia sakit sikit, tu menjadi alasan tak. Sebab dia melihat dirinya. Sikit je sakit. Orang ni saya katakan, alasan sedang beratur dalam setiap aktiviti ibadat dia. Sikit je alasan, dia terus masuk menjadi suatu perkara yang utama. Tapi orang yang buat amalan kerana anugerah Allah, dia tak ada benda tu. Dia tak akan berhenti. Katanya kalau gaduh JK katakan, dia tetap ke masjid. Dia tak ada masalah. Kerana dia orang yang buat kerana Allah. Macam kita baca kisah Khalid Al-Walid. Dia berperang. Lalu dia pecat daripada general. Atau bukan pecat, dia datang gender tu turun pada bawah sikit. Dia turun tentera biasa. Bahkan daripada general, tentera biasa. Apakah dia tinggalkan peperangan? Sama. Dia duduk dalam kekuatan itu, dalam peperangan itu. Sehingga tak ada orang pun tahu dia kena pecat, melainkan pegawai-pegawai tertinggi. Seperti Musanna bin Harisah, seperti Abu Ubaidah, ini kena. Yang lain tak tahu. Yang lain masih tengok dia berperang macam dia dulu. Kan dia melihat semua itu datang dari Allah. Ini kita dapat nilai diri kita. Kalau hari ini saya buat kebaikan, tiba-tiba saya terhenti kerana sebab tertentu. Berarti saya melihat ikhtiar saya dan buat kebaikan. Lepas tu saya berhenti. Tapi hari ini kalau saya buat kebaikan, tak terhenti sampai bila-bila, berarti saya tahu ini datang daripada anugerah Allah. Saya memang Allah ambil benda itu daripada saya. Saya tetap buat walau saya tak suka. Kenapa? Ini anugerah Allah pada saya. Itu kita lihat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Walau dia membenci Mistah yang memfitnah keluarganya, memfitnah Aisyah, tapi kerana dia orang susah, dia tetap tolong. Kenapa? Dia melihat kebaikan itu datang dari Allah. Kata kita ni, kalau tak suka orang, nak tolong ke kita? Kata tak suka, tak tolong. Berarti tuan-tuan masih melihat bahagian kita dalam perbuatan. Tapi kalau kita tidak melihat bahagian kita, kerana kita tahu Allah suruh. Bukan masalah tuan-tuan suka tak suka. Allah suruh. Mak ayah kita. Kita taat dia sebab kita suka. Atau sebab Allah suruh. Kadang-kadang mak ayah kita tak respon dengan respon baik. Marah mak ayah ni. Kita balik pun kata, balik buat apa sini? Ayat-ayat dia tu. Bakar hati kita. Tapi bila kita melihat buat baik pada mak ayah itu perintah Allah. Benda itu tak jejaskan kita. Tapi kalau kita melihat daya kita, upaya kita, dia jejas. Makanya dia kata, saya dah tak balik rumah mak sakit, ayah sakit. Kenapa balik? Balik pun kena marah juga. Saya katakan, itu khidmat pada mak ayah. Ini perintah Allah, bukan perintah mak ayah. Perintah Allah. Mana pun mak awak tu meroyang ke sana ke sini, marah, merendahkan awak depan adik-beradik awak yang lain. Awak tetap kena balik sebagai taat pada Allah yang suruh awak berlaku baik pada mak ayah awak. Dan ini yang suka kita faham. Melainkan orang-orang yang mengetahui kebaikan itu datang dari Allah. Kalau kebaikan kita macam saya kata kita orang awam ni, kita dengan mudah berhentikan kebaikan kita hanya sebab teknikal je. Tak payah susah teknikal je. Kita dah tak pergi. Kenapa tak pergi masjid? Imam cuti tak? Pergi sekolah. Tu saya pun tak pergi. Nanti pergi jadi Tok Imam kan susah pula saya. Tok Bila tak pergi, tak datang. Tak ada orang bang. Tu saya tak pergi. Teknikal je. Teknikal. Dia tak perlu satu sebab besar. Tapi orang yang melihat kebaikan itu dari Allah, dia tak ada istilah teknikal. Ini sakit pun berpapah datang. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka sakit. Berpapah datang. Buta pun meraba datang. Buta meraba datang. Kenapa? Mereka melihat ini datang dari Allah. Tak ada seorang pun pada sahabat Ridwanullah yang ajma'in. Melainkan mereka orang-orang yang melihat kebaikan itu datang dari Allah. Kadang-kadang mereka ada gaduh sama-sama mereka. Bukan tak gaduh, gaduh biasalah kita manusia tak gaduh. Lahir. Tak gaduh. Tetapi mereka melihat pada perintah Allah lebih utama. Daripada bahagian peribadi mereka. Macam saya sebut tadilah kalau tuan-tuan marah mak ayah.
Tapi perintah Allah kan suruh buat baik pada mak ayah. Tak kita kekal. Atau kita nak marah adik-beradik. Tapi perintah Allah untuk jaga silaturahim itu kekal. Maka siapa yang melakukannya, dia orang yang benar-benar melihat ia kebaikan datang dari Allah. Bila hati kita dah tak seronok, tak nak. Kenapa? Dia melihat daripada kita lagi. Kata ini, saya sebut tadi bukan teori. Bila kita melalui benda ni, di situ kita tahu nilai kita. Maka buatlah sesuatu supaya nilai itu bertambah. Kalau kebaikan tadi tuan-tuan berhenti kerana sebab teknikal, jadi tuan-tuan masih melihat, memang nak cari ikhlas, tapi daripada perbuatan kita. Sehingga kita perlu mujahadah sikit lagi, lawan sikit lagi. Kalau saya nak sebut tentang anak, walau mak ayah macam tu perangai, kita tetap balik, kita tetap berkhidmat, kita tetap bantu. Kadang-kadang bagi duit dihina, Allah sikit bagi duit. Kau tengok abang kau bagi banyak. Inilah kita mampu bagi. Tak bawa balik makanan. Oh, ni makanan kucing ke kau balik? Jadi ada mak ayah mulutnya ni. Tapi dia tetap bawa balik. Mak dia tak nak makan, dia tengok. Tak hentikan untuk dia terus bawa balik makanan. Oh, mungkin kata mak dia tak suka, ayah dia tak suka makanan ni, bawa balik yang lain pula. Walau dia ditolak, buat balik yang lain. Sebab dia melihat kebaikan tu datang dari Allah. Kita buat baik. Walau orang tak terima, kita tak rugi. Cuma mainan perasaan itu menjadikan kita rasa macam rugi. Kita tak rugi apa-apa. Sekali kita buat baik, Allah yang terima sebelum orang terima. Itu hebatnya kebaikan. Allah terima dulu. Dan Allah akan bela kebaikan kita. Jadikan dia lebih besar. Bagaimana seseorang kamu, kata Nabi SAW, memelihara anak kuda yang kecil. Atau anak unta yang kecil sampai ia membesar. Jadi kalau bersedekah, walau tak dihargai, tuan-tuan teruskan. Itu tanda tuan-tuan melihat kebaikan itu datang dari Allah. Itu, saya dulu suka tak sedekah, sekarang tak nak. Sedekah pun bukan orang. Hargai kita. Dia kata pula kita begitu begini. Itu saya tak sedekah dah. Dan kamu masih melihat bahagian diri kamu. Ini apa disebut oleh Imam Al-Maghribi. Kata Ad-Daqqaq ataupun Awaqqa Ad-Daqqaq. Kekurangan setiap orang yang ikhlas adalah keikhlasannya adalah kebiasaan melihat keikhlasannya. Antara kekurangan orang ikhlas. Dah cantik ikhlas. Tapi masih dia melihat keikhlasannya. Maksudnya apa? Dia rasa dia ikhlas. Rasa saya ikhlas. Tuan-tuan, hatta orang ikhlas sebenar. Dia tak merasa dia ikhlas. Bukan dia masih rasa ada benda-benda yang mungkin bahagian-bahagian riak dia. Macam ni. Orang yang dah pakar. Bila buat sesuatu, dia masih rasa macam belum perfect. Masih. Orang tak berapa pakar ni. Dia buat sikit, dia rasa hebat dia. Dia buat lukis-lukisan tertentu, dia rasa dah hebat melukis. Dia puji diri dia. Orang yang benar-benar pakar. Apa pun dia buat, dia sentiasa ingin upgrade. Dia tak mungkin puas hati dengan apa yang dah buat. Dan dia berkata, oh saya sudah ikhlas. Tak. Kalau dia taubat. Dia tak nampak bahawa taubatnya sudah pun memenuhi syarat. Dan menjadikan dosanya telah pun diampunkan. Tidak. Dia tetap merasakan dia seperti belum bertaubat. Belum memenuhi syarat. Sebab itu orang ni dosa dia ingat lama. Kebanyakan orang macam kita. Dah buat dosa teruk ni. Taubat seminggu dah rasa macam tak ada dosa. Tuhan kan terima taubat, betul. Kita tak nafikan Tuhan terima taubat. Maha penerima taubat. Itu kita harapkan. Tapi kalau bercakap hakikat, kita tak tahu. Itu ramai orang, bila dia buat jahat, and then dia taubat, dia pun baik dalam satu tempoh. Kemudian jadi suang-suang kuku balik, undur balik. Dia pun jadi orang awam biasa balik, bukan lagi ahli taat. Cuma bezanya dia tak buatlah jahat benda dulu dia buat. Tapi kekurangan ketaatannya ada. Dia dulu berjudi menarak, dia pun taubat. Dia first wave dia atau keadaan pertama taubat, dia pun je ke masjid. Ini contoh common kita sebut. Dia ke masjid, duduk depan sekali. Sungguh, sekian. Akhirnya dia pun mula sampai waktu foto dia. Dia pun dah kurang ke masjid. Memang dia dah tak minum arak. Memang dia tak judi. Tapi kebaikannya perlahan. Ini tuan-tuan dapat lihat diri kita sendiri. Kebaikan kita mula perlahan. Memang kita dah tak buat benda yang kita pernah buat. Main perempuan dah tak pernah. Dulu main misalnya.
Judi dah tak pernah. Maka kita rasa dengan tempoh setahun kita beribadat pada cukup cover bersih semua. Lalu kita mula hidup macam orang biasa lah, normal. Orang biasa, ada masa masjid pergi, tak ada masa tak pergi. Orang normal macam biasa. Tak ada kesungguhan. Ini kerana kita sudah melihat bahawa dosa kita sudah diampun. Akhirnya kesungguhan beribadat tu diturun mendadak. Tapi orang yang merasakan, yang kita sebut di antara sifat orang yang bertuah, dia lupa kebaikannya, dia tak pernah lupa dosa dia. Dia tak pernah lupa dosa lah, dia tak pernah rasa dia perfect buat kebaikan. Sebab tu dia sentiasa kuat sampai hari ini. Dia sentiasa buat baik seperti baru dia buat kebaikan. Sama juga orang ikhlas. Orang ikhlas dia tak melihat dirinya ikhlas. Lepas tu kata Abu Yazid Bistami, ikhlas ni bila masuk dalam hati kita. Dan kita kata ikhlas, dia boleh berubah 40 kali dalam satu waktu. Berubah. Riak kalau masuk dalam hati kita, 40 tahun dia bertahan riak. Riak ikhlas. Kalau hari ni lah tuan-tuan ikhlas sekali untuk ilmu ni. Oh, saya Ustaz hari ni betul-betul rasa ikhlas untuk ilmu Ustaz. Tapi ikhlas tu dia akan berubah 40 kali dalam berapa second. Dia berubah. Kita, oh saya rasa saya lah paling ikhlas. Dah habis dia buat. Dia boleh berubah. Tetapi kalau riak tu masuk badan kita, hati kita. Riak. Dia boleh bertahan sampai 40 tahun dan tak berubah. Sebahaya itu. Ya, sebahaya itu. Kita ambil contoh gini, tuan-tuan. Kalau jenis beli harimau, tuan-tuan beli ayam, tak apalah beli harimau. Kita tetap takut untuk lepaskan dia. Kita kena kurung dia. Tak kurung pun ada tali kat leher dia. Takut dia membahayakan orang lain. Walau sejinak mana pun kita takut lepas itu. Tapi kalau jenis lembu kambing, kita tak kisah. Sekampung boleh jaga. Dia boleh belaga mana-mana. Dia tak membahayakan. Nak beritahu liarnya ikhlas. Sebab itu perkara yang paling suka kami rawat, kata ulama. Ma'alashtu syai'an as'abu minal ikhlas. Tak ada benda paling suka kami rawat selain daripada nak dapat ikhlas. Sebab itu orang ikhlas sebenarnya sentiasa rasa belum ikhlas. Belum. Saya rasa macam ada riak lagi sikit. Saya rasa macam ada wujud sikit. Walaupun dia tak rasa banyak. Ini. Macam saya katakan tadi, kalau orang tu perfect, orang tu memang pakar, dia tetap rasa ada sikit lah kurang. Dia masak makanan dah sedap ni. Kita orang awam makan, oh sedap ni. Ni kalau buka kedai ni, meletup ni. Tapi dia sendiri, saya rasa belum. Ada sikit kurang ni, saya kena tambah sikit lagi. Dia yang tukang masak ni, yang expert ni, dia tetap ada rasa sesuatu yang kurang. Kita yang makan ni rasa sedap dah. Tambah dah. Itu gambar orang ikhlas. Dia masih melihat kecatatan keikhlasan. Sekarang itu kata Syekh, kata para ulama. Jika Allah Ta'ala nak suruh orang tu benar-benar ikhlas, maka Allah gugurkan pandangannya terhadap keikhlasannya sehingga dia menjadi orang ikhlas. Sebenarnya ini dalam terjemahan ini dia ada satu kalimah yang saya sebut semalam. Iaitu perkataan mukhlas dan mukhlis. Kan dalam Al-Quran dua-dua kalimah disebut. Innahu min ibadinal mukhlisin. Illa ibadaka minhumun mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu hamba kami yang ikhlas. Dan juga dibaca hamba kami yang diikhlaskan. Sesungguhnya syaitan kata aku tak boleh menggoda, mempengaruhi hamba yang engkau ikhlaskan. Panggil mukhlasin. Baik, seorang mula-mula kita, kita mencari ikhlas. Kita panggil mukhlis. Bila bersungguh kita mencari ikhlas, kita akan menjadi mukhlas yang diikhlaskan oleh Allah. Macam saya sebut tadi juga. Mula-mula bila kita buat dalam mencari keikhlasan, kita nampak usaha kita, perbuatan kita. Lama-lama kita akan nampak ini anugerah Allah pada kita, bukan perbuatan kita. Maka jelas kita orang yang benar-benar ikhlas. Mula-mula betul, saya nak ikhlas. Saya derma ni saya cuba ikhlas. Janganlah puji-puji, saya pun cuba sembunyikan. Jangan sampai orang tahulah. Sebab saya takut mencabar makna ikhlas saya. Dan kalau orang puji pun, saya pun tak bawa suka dengar. Oh baguslah kalau awak tak tahu. Janganlah sikit je apa sangat. Kita tak suka dengar. Tak teruja lah nak dengar orang puji. Itu usaha kita.
Dan kita kalau boleh janganlah orang sebut-sebut. Biar lupa macam tu. Itu usaha kita. Dalam usaha ini kita nama mukhlis. Kelak dia jadi kebiasaan lagi dia punya mukhlasin. Dan ini seorang ulama. Namanya Imam Mawardi. Rahmatullahi alaihi. Rahmatan wasi'ah. Yang meninggal tahun 450 Hijriah. Qadhi besar dalam kerajaan Abbasiyah. Pada zaman Buwayhiyin dan Saljuqiyin. Itu ketika mana kerajaan Abbasiyah di bawah pengaruh Turki. Kerajaan Abbasiyah yang tertegak selepas jatuhnya kerajaan Umayyah pada tahun 132 Hijriah. Dia naik sehingga jatuh tahun 624 Hijriah. Lebih kurang 500 tahun. Lebih. Dia ada fasal dia. Mula-mula Abbasiyah Arab. Orang Arab je. Kemudian dia ada satu fasal, orang Turki mempengaruhi kerajaan dia. Itu Turki Saljuk dan Buwayhiyin. Pengaruh Turki yang akhirnya tertegaknya kerajaan baru namanya kerajaan Utsmaniyah. Itu kerajaan Turki. Kerajaan Islam Turki. Utsmaniyah. Baik. Imam Mawardi duduk pada zaman, dia qadhi besar pada kerajaan Abbasiyah. Dia bawah pengaruh Turki. Orang Turki baik dengan dia. Saljuk. Dan dia menjadi ketua hakim. Dan beliau bermazhab Syafi'i. Dan beliau mengarang banyak kitab. Antaranya ialah kitab dan mazhab Syafi'i yang terkenal itu Al-Hawi. Al-Hawi fil Fatawa. Itu 20 jilid. Namun kalau kita hari ni, dulu saya baca buku ni, dia mengumpulkan apa yang disebut sebagai pandangan-pandangan qadim mazhab Syafi'i. Ini fatwa lama mazhab Syafi'i. Himpun 20 jilid. Dan beliau mengarang kitab Ahkam Sultaniyah, iaitu kitab politik Islam yang antara yang pertama dalam Islam. Antara yang pertama. Siapa nak masuk politik Islam, dia kena baca buku ni. Ahkam Sultaniyah oleh Imam Mawardi. Dan dia ada kitab tafsir dia. Dan banyak kitab lain. Anehnya, ataupun ajaib, kitab ini tidak ditulis, tidak disebarkan waktu hidup. Sebab apa? Dia takut tidak ikhlas. Dia tulis buku tapi tak tersebar. Dan bila dekat nak mati, dia berkata pada anak murid yang rapat dengan dia. Sekiranya. Ketika mana kamu melihat keadaan aku mati. Dan kalau aku pegang tangan kamu, aku genggam kuat, maka kitab-kitab aku, kamu buang dalam sungai. Itu tanda aku tidak ikhlas. Tuhan tak terima. Kalau sekiranya aku mati, aku lepaskan tanganku begitu. Aku tak pegang sesiapa. Lepas. Seperti rela, redha. Itu tanda Allah terima aku. Maka kamu sebarkan kitab ini. Anak murid rapat dia bila dia meninggal pada usia dia 84 tahun. Tua lah umur 80-an. Maka anak murid duduk sebelah dia. Dan bila mana dekat nak mati, dia antara adab kita jauh sakit, kita pegang tangan dia. Kan dia akan rasa tenang. Pegang tangan dia. Orang sakit kita pegang. Dia rasa macam kurang sakit je. Dan pegang bini orang pula. Kita pegang orang-orang yang mahram kita lah. Pegang tangan mak kita. Kita pegang tangan suami kita kalau isteri. Pegang isteri kita. Pegang tangan anak-anak. Bila kita pegang dia macam mengurangkan sakit. Pegang dia pun akan pegang balik lah. Tanda ada sokongan. Kerana orang sakit ni dia perlukan sokongan. Nak disokong. Sebab dia rasa dia bersendirian. Pegang. Maka anak murid dia pun pegang tangan. Akhirnya dia pun menghembuskan nafasnya, mati. Dan tangan itu dia lepaskan. Dia tak paut atau tak genggam dia. Seperti dia masih lagi perlukan pertolongan. Tak lepas. Allah dah terima. Maka anak murid perhati tangan dia. Bagaimana dekat nak meninggal, maka dia dah lepas tangan dia. Kan dia mendapat sokongan yang paling hebat daripada Allah SWT. Mula itulah anak murid dia barulah sebar kitab dia. Barulah orang tahu dia ada kitab Ahkam Sultaniyah, Al-Hawi fil Fatawa, Al-Hawi fi Madhab Imam Syafi'i, kitab fiqh Syafi'i. Dia ada kitab Uyun wan Nukat, yang kitab tafsir dan berpuluh kitab-kitab yang lain. Dan diterima oleh masyarakat. Ini orang jadikan rujukan. Dia bagi kalau orang nak cerita bab politik, awak baca Ahkam Sultaniyah. Nak baca tentang bagaimana urusan awak dengan pemerintah, dia panggil Adabud Dunya wad Din. Dia ada satu kitab Adabud Dunya wad Din. Adab dalam kita berurusan dengan dunia
Dengan pemerintah lah, dengan kawan, adab macam mana adab. Dengan sultan. Dan adab kita dengan agama kita. Ya, agama ni kewajiban kita. Tapi adab dia macam mana adab. Ini panggil kita adabud dunia wad din oleh Imam Mawardi dan juga telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Ini kitab-kitab datang kerana mereka mencari apa? Allah ikhlaskan mereka mukhlasin. Mereka dah rasa ikhlas tapi bimbang di sisi Allah belum. Sebab itu mereka minta. Ya Allah tunjuk. Ini beza perkataan mukhlis dengan mukhlas. Mukhlis, usahalah untuk ikhlas. Sehingga Allah yang memurnikan kita. Bukan kita murnikan diri kita. Bukan kita rasa, saya dah ikhlas. Waktu kita nak beritahu kita ni suci. Waktu tuan-tuan tolong orang, tuan-tuan kata ini, saya ikhlas ni. Saya tak ada apa-apa. Tuan-tuan cuba sucikan diri kita. Tetapi kita tak berhak sucikan diri kita. Kalaupun kita suci dengan maksud kita tak nak apa-apa ucapan dan sebagainya, ia belum mencapai tahap penyucian sebenar. Belum. Dan kadang-kadang kita nak beritahu orang, awak tak payahlah nak cerita ke orang. Sebab saya ikhlas ni. Siapa yang beri nilai ikhlas? Saya. Kita yang buat. Tak payah cerita ke orang saya buat baik. Tak payah hebohkan. Tulis, kalau nak tulis juga, tulislah hamba Allah je. Kita cuba kata saya ikhlas, sebab tu saya tak nak orang tahu. Bila tuan-tuan sebut saya ikhlas. Perkataan itu kalau kita letak balik pada timbangan keikhlasan, itu belum layak untuk kata 100% kita ikhlas. Kerana penilaian yang itu datang dari Allah. Penilaian itu datang dari Allah. Saya berkata demikian kerana saya tak nak dipuji, saya tak nak apa-apa balasan. Orang yang terima bantuan saya atau pemberian saya, jangan puji saya. Jangan juga cerita pada orang sehingga orang puji saya. Tak payahlah beri anugerah apa-apa pada saya. Tak payah disebut nama saya. Cukup kata ada seorang hamba Allah. Maka saya nilai diri saya dengan kesungguhan saya nak ikhlas. Tapi apakah kita mukhlas? Apakah Allah sudah ikhlaskan kita? Ini urusan Allah. Saya tak tahu. Macam saya katalah, saya baik. Saya cuba jadi baik. Dan saya dah rasalah saya baik sebab saya tak berjudi, berzina. Tak. Tapi di sisi Allah apakah saya masih baik? Itu menjadikan saya masih takut. Ini yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waktu ditanya, siapakah orang paling jahat? Orang yang menyangka dirinya baik. Jahat dia. Kenapa? Yang beri markah kita ni tuan-tuan. Yang menyucikan kita Allah. Bila kita tahu Allah, tuan-tuan best student, tuan-tuan pelajar cemerlang. Result periksa tu, dia akan keluar waktu dia. Kalau tuan-tuan yang pelajar cemerlang, tuan-tuan tak boleh kata, saya confirm 12A. Tuan-tuan kata, saya takut tak dapat. Masa trial bang ni, trial alhamdulillah dapat 12. Ni sungguh takut tak dapat. Kita dah best student, dah ada ciri-ciri orang berjaya dalam kelas sentiasa nombor 1. Kalau budak ni budak yang ada akal matang. Kita tak bimbang keputusan keluar, takut lain. Takut lain. Budak bar dia, tunggu keputusan. Keluar je keputusan pertama dia beratur. Dia nak tahu. Dia tak ada kata keluar keputusan, tak payah ambil, dah tahu confirm 12A. Ada tak yang cakap macam ni? Mak dia kata, kau pergi ambil. Mak jangan bimbang, mak. Saya nak ambil, nak masuk universiti pun saya ambil. Saya dah tahu 12A. Mak dia ambil lesson batu ketuk tak kepala dia. Kerana, walau bagaimana cemerlang, dia mesti rasa bimbang. Dan itulah dia sifat orang cemerlang. Sifat orang cemerlang takut ni. Takut tak diterima. Tetapi tak lagi bila kita tahu penilaian itu Allah. Kita memang kita dah rasa baik ni. Dah rasa ikhlas ni. Di sisi Allah kita masih ada jarak tertentu. Dan mencapainya. Sebab itu jangan pernah rasa kita ni ikhlas. Sehingga sampai waktu Allah tunjukkan keikhlasan kita. Sahal bin Abdullah berkata, tidak ada yang mengetahui sifat riak sebenar mereka orang ikhlas. Kerana orang ikhlas yang paling bimbang tentang riak. Tuan-tuan, siapa yang tahu bisanya ular, mereka orang yang memang penjinak ular. Orang yang sekali tengok ular kata bisa, dia tak tahu setahunya mana bisa ular. Yang benar-benar faham ni tahu bahaya ular ni. Bahaya ular ni. Tuan-tuan, yang kerja karen, dia lebih tahu bahaya karen dengan orang yang tak kerja karen ni. Kita bukan bahagian electrical, bukan bahagian chargeman ke, sekian. Tahulah karen tu bahaya, tapi baik takat mana tak tahu. Orang yang kerja bahagian ni tahu. Bahaya. Maka dia mengambil langkah berjaga-jaga yang banyak. Pakaian dia,
cara dia menguruskannya. Maka orang yang tahu tentang riak bukan orang riak. Orang riak sebab dia dah lemas dalam lautan riak, dia tak tahu dia riak. Tapi orang ikhlas tahu riak. Dan dia tahu dirinya riak. Dia tahu. Sebab itu dia tak berani mendakwa dia ikhlas benar. Sebab itu kata Sahal, tidak mengetahui orang sifat riak melainkan orang ikhlas. Sehingga Abu Sa'id berkata, ini Abu Sa'id Al-Khurazi, dia kata riak orang lain lebih baik pada ikhlas orang awam. Kerana riak orang lain bukan maksud dia riak, dia rasa riak bahaya ni. Kata gini, jahil orang alim lebih bahaya daripada alim orang awam. Macam mana pula? Orang alim ni tuan-tuan, walau dia belajar banyak, dia rasa jahil. Orang awam baru kuliah sekali pergi alim. Tu rasa macam tasawur lah. Kali baru kuliah sebut tu pun tak sengaja. Termasuk online. Pula sebut. Tu rasa wali aku ni. Lihat bagaimana orang awam, dia dapat sikit dia rasa macam hebat. Sikit pun dapat. Ni orang awam. Orang awam cepat rasa kaya. Orang kaya belum rasa dia kaya. Baru dapat jual tanah pesaka. Oh. Jalan lain lagi masjid. Batuk dah lain. Apa? Tanah baru jual. Kaya aku. Padahal kena bagi 14 tanah tu. Tapi dia dah rasa kaya. Ni tukar kereta baru. Tapi orang kaya yang dah kaya ni, dia tetap rasa, tak masalah bisnes. Bisnes slow dah sikit. Slow keluar kereta baru. Dia kata slow lagi. Bisnes tak apa okey lah Ustaz. Tak apa okey. Tengok, pergi haji lagi dia. Tapi mulut dia sentiasa kata tak okey. Sebab dia tak nampak perfect benda tu. Untuk dia tu berusaha. Itu tuan-tuan tengok. Orang-orang kaya mana berhenti kerja. Tak berhenti. Kalau dia berhenti kerja dah pernah kuliah kita ni. Tak berhenti. Sebab dia terkekal sibuk. Orang miskin pula dah berhenti kerja sebab dia rasa dah kaya. Tak kerja dah dia. Mana kerja? Dia pencen awal lagi. Sebab dia rasa dia dah kaya. Jadi orang alim, bila dia rasa jahil, jahil orang alim lebih baik pada alim orang awam. Sama juga riak orang alim. Lebih baik daripada ikhlas orang awam. Kerana orang awam menilai ikhlas dengan nilai paling rendah sekali. Tetapi orang alim, dia tetap rasa dia masih riak. Takut saya rasa riak. Apa perbuatannya? Kerana itu mereka cuba sembunyikan. Ada seorang hamba Allah. Bila masuk, dia ada bilik qadi ibadat. Maka dia akan menangis sepuas-puas di situ. Nangis. Kemudian dia bila dia keluar bilik dia pun basuh muka. Sehingga bini dia rasa tak ada apa-apa berlaku. Tapi dia ada anak kecil. Anak kecil kan dia suka, dia panggil muhakah. Muhakat, maksudnya suka ngikut. Anak kecil pun nangis juga. Dia tengok ayah dia nangis, dia pun nangis. Mak dia tengok apa budak ni menangis. Apa sebab? Rupanya dia ajuk ayah dia menangis. Kan budak-budak kan dia suka ajuk kita. Budak-budak suka ajuk. Kita buat macam tu dia ajuk. Macam ni dia ajuk. Kalau kita ketawa dia ajuk, kita ketawa. Kalau kita nangis dia ajuk, kita nangis. Tapi sampai peringkat mereka rasa walaupun dah duduk dalam bilik dan menangis, masih takut tidak ikhlas. Masuk muka ni biar tak nampak nangis. Tak, di kalangan mereka saya sebut beberapa contoh. Ini ada seorang ulama namanya Imam Abdul Wahid. Dia berguru dengan gurunya Ayub Sukhtiani. Ayub meninggal tahun 131 Hijriah, lebih kurang 130 Hijriah. Seorang tabi'in. Waktu mereka berdua berjalan, tiba-tiba kehabisan air. Lalu mereka rasa dahaga sangat. Kata Abdul Wahid, ini memang matilah air tak ada. Ayub Sukhtiani tengok dia. Maukah kamu sembunyikan satu rahsia? Kata Abdul Wahid, ya. Sampai mati? Ya, sampai mati. Maka dia hentak kaki dia lalu keluar air. Dan mereka minum sepuasnya. Maka mereka teruskan perjalanan. Tapi kata Ayub, rahsia sampai mati. Akhirnya sampailah Ayub Sukhtiani meninggal dunia baru dicerita. Sampai macam tu mereka masih melihat diri mereka ini dalam keadaan bahaya kalau rahsia dia beritahu. Ini Abu Umamah Al-Bahili, satu hari dia masuk masjid, dia tengok seorang sujud dan menangis. Dia kata, anta lau fa'alta fi baitika. Baguslah ni, bagus, tapi kalau kamu buat di rumah kamu lagi bagus. Untuk sembunyikan, bimbang-bimbang kamu boleh riak. Menangis kat masjid tu cantik, comel. Tapi kalau kamu dapat menangis dalam rumah seorang diri lagi bagus.
Lagi bagus. Bagaimana kita cerita tentang bagi orang-orang alim, mereka masih lihat perbuatan mereka itu ada riak. Lepas itu mereka sembunyikan. Mereka takut. Atau ketika mana seorang ulama yang sedang beribadat, itu Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir, Allah Ta'ala anhu. Dia ibadat, dia menyangka tak ada orang. Seorang melihat dia ibadat dengan kagum. Kagum tengok. Lepas dia selesai, dia pergi kat orang tu. Kamu jangan terpedaya dengan ibadat aku. Tadi iblis ibadat banyak lagi pada aku. Akhirnya dia sesat. Apa tadi aku ni? Jangan terpedaya dengan aku. Maksudnya, jangan nampak hebat sangat. Iblis buat ibadat lebih hebat pada aku. Dia pun jadi sesat. Maksudnya tuan-tuan, kita buat kebaikan, kita tak pernah rasa selamat. Bimbang. Kerana dalam sunnatullah, Allah dah tunjuk orang-orang, makhluk-makhluk Allah yang lain, yang ternyata jauh lebih hebat pada kita, pun boleh jatuh. Ini iblis duduk kat langit, bukan dia duduk dekat Johor, duduk dekat Kuala Lumpur. Kat langit, kawang dia semua malaikat. Tak ada seorang pun kawan dia syaitan. Tak ada. Syaitan dah ada. Ni iblis. Kawang dia semua malaikat. Tuan-tuan jangan rasa terpesona kalau kawan kita semua ustaz. Jangan ingat kita tak sesat. Ni kawang iblis semua malaikat. Waktu Allah perintah pada malaikat sujud pada Adam, dia termasuk sekali. Sebab dia kawan dengan malaikat-malaikat. Akhirnya lihat bagaimana keingkaran. Tuan-tuan, iblis beribadat tempat yang tak pernah berlaku maksiat. Di langit. Kita ibadat tempat yang banyak maksiat. Atau kat masjid kita pun ada maksiat. Orang curi duit tabung, dia maksiat dia lah. Curi selipar orang, maksiat. Kat masjid ni mungkin ada orang yang ngumpat-ngumpat. Ngumpat. Kenapa dia kuliah duduk seorang-seorang di ujung. Sombong lah tu. Kita ni ngumpat. Oh, kenapa dia kuliah je mesti tidur. Kuliah mesti tidur. Kita ngumpat je. Kita dalam masjid ni boleh buat maksiat lagi. Tuan-tuan jangan kata tak boleh buat maksiat. Tuan-tuan duduk masjid ni, dalam rumah Allah ni, tempat ni, tuan-tuan masih boleh buat maksiat. Tuan-tuan boleh mengumpat lagi orang. Ngumpat dengan mata. Ngiling-ngiling. Apa dia tidur dari awal kuliah tak bangun lagi. Ngiling. Mata kita sedang mengumpat dia. Sedang merendahkan dia. Tuan-tuan, ini iblis. Dia buat ibadat di langit yang tak ada benda tu. Benda tu tak mengumpat, tak ada. Curi duit tabung, tak ada. Curi slipper, tak ada. Dengan maksud tak ada lah, tak ada ibadat. Tak ada bentuk-bentuk maksiat. Pun dia boleh terjerumus. Pun boleh terjerumus. Kenapa sangat kita ni? Kita duduk Mekah pun ada tempat orang buat maksiat kat Mekah tu. Jadi jangan suruh dah ke Mekah bagus. Belum. Tuan-tuan sampai dah kita jumpa Allah. Jangan cerita sekarang kita sudah bagus. Belum sampai jumpa Allah. Sebab tu kita sentiasa rasa macam ada riak dalam diri kita. Ada riak. Walaupun tuan-tuan sihat tu badan, tuan-tuan masih berhati-hati makan makanan yang sihat juga. Oh, jangan mentang-mentang sihat, belasah makan tu. Tak, masih jaga. Memang Ustaz takut kena. Kan awak kan sihat, gula bagus, darah bagus, jantung bagus. Bolehlah makan belakang. Tak boleh. Saya pun kena hati-hati. Makan sikit. Takut kena. Ada orang kena tu, selamba je makan. Dah kena, tak apa-apa Ustaz. Lepas ni makan ubat. Geng-geng darah tinggi, geng kecil mani. Asah dia. Tak tertarik juga, tambah. Artinya, manusia sentiasa kena ada rasa hati-hati. Kalau makin baik kita, maka kita tahu bahawa tetap akan ada benda yang merosakkan kebaikan. Akan ada. Dia itu kita akan berhati-hati. So, kalau saya rasa saya ikhlas pada Allah. Dengan taufik Allah. Tapi ingat ada yang boleh merosakkannya. Mesti ada. Kerana kita ni tuan-tuan, tak boleh tenang dalam kebaikan melainkan akan datang makhluk perosak. Tuan-tuan biasa tanam pokok. Tuan-tuan biasa tanam pokok. Pokok apa pun tuan-tuan tanam. Tuan-tuan tetap racung dia. Walaupun tak pernah kena penyakit. Memang kalau kena penyakit. Dia kalau dah kena dia berjangkit habis pokok ni. Kita dah renak kambing. Walau kambing kita tak pernah kena penyakit kuku dan kulit. Kuku dan mulut. Tak pernah. Tetap ambil ubat. Bimbang-bimbang. Kena. Ni kalau kena dah habis. Sama juga kita walau kita rasa oh kita dah berada pada keikhlasan. Jangan rasa itu ikhlas lagi. Belum. Kerana kita tahu riak akan datang untuk merosakkannya. Dengan cepat. Secepat iblis disesatkan di langit.
Lebih cepat pada tu datang. Jadi apa sangat dengan perbuatan kebaikan kita hari ni? Kata Zunnun, ikhlas adalah apa yang dipelihara dari pemusuhan yang merosak. Itu yang saya huraikan tadi. Jadi, seorang itu ikhlas, dia akan pelihara apa yang boleh rosakkan ikhlas. Apa dia? Dakwaannya kata dia ikhlas, mungkin boleh rosak. Saya ikhlas ni, jangan. Saya takut boleh rosak. Atau benda-benda lain yang boleh merosakkannya. Orang pandang, orang dengar, orang cerita, jangan. Kita bimbang rosak. Kita bimbang. Ini orang yang berada pada ikhlas yang tinggi. Kata Al-Hiri, ikhlas adalah lupa penglihatan makhluk dengan keabdian memandang sang pencipta. Ikhlas ialah orang yang lupa melihat makhluk kerana sibuk melihat Tuhan. Maksudnya tak adalah cerita orang ni biar puji kita, orang ni jangan keji kita, jangan. Dia cuma nampak apakah Allah puji kita. Apakah Allah keji kita, apakah Allah murka pada kita atau redha pada kita. Kata Imam Huzaifah Al-Mar'ashi, ikhlas ialah sama perbuatan zahir dan batin. Maksudnya hati kita sama dengan apa yang kita tunjukkan. Niat kita ikhlas, sama macam perbuatan kita ikhlas. Tak ada bezanya. Dikatakan juga oleh para ulama, apa itu ikhlas? Itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang Allah perintah, maka itu ikhlas. Dan yang dimaksudkan tujuan sidq kebenaran. Maksudnya tiada rasa ujub dalam diri kita. Ujub jangan ada. Dan setengah ulama menyatakan ikhlas sebagai berpura-pura tidak tahu dari penglihatan macam-macam amal perbuatan. Dengan bahasa mudah, bila orang tu ikhlas, dia tak nampak kebaikan dia. Kalaupun dia ni tak mampu, tak nampak, dia pura-pura tak nampak. Macam kita, kalau tengok orang buat salah, dan kita tak nak hukum dia, kita pura-pura buat tak nampak. Pura-pura tak nampak. Kita ni buat baik, kadang-kadang kita boleh lupa baik tu. Malang apa benda buat baik, saya lupa dah. Bagus. Dia tak apa, nyanyuk dalam buat baik tak apa. Nyanyuk dalam ingat benda baik. Kalau kita masih ingat lagi, masih ingat lagi, Ustaz, saya pernah, cuba lupakan. Buat-buat lupa. Seperti saya tak buat. Macam kita diajar dalam Islam. Kita cuba menangis bila melihat diri kita. Kalau tak mampu menangis, maka tunjuklah kesungguhan kita untuk menangis. Kesungguhan untuk menangis. So, kalau saya tak mampu lupa kebaikan saya, sebab sebagian kebaikan tu mungkin bagi saya besar sangat, saya masih ingat. Saya yang tolong dia dulu, saya masih ingat. Sebab saya rasa kebaikan tu besar. Tapi saya cubalah pura-pura untuk lupa. Yang mulut ni jangan berapa sebut sangat. Biarlah orang nak sebut kebaikan kita, tapi kita kalau boleh tak nak sebut. Kita pura-pura macam lupa. Kalau kata, Haji yang tolong dulu, tak ingatlah saya. Kita cakap benda tu, kita buat lupa. Kita buat lupa seolah tak, bukan saya, orang lain awak silap. Ni pelanduk, dua serupa kot. Haji lah saya kan ambil duit. Tak ingat. Saya tak berapa ingat. Walaupun kita cuma tahu, kita bagi. Dia pun tengok kita buat tak ingat, dia pun malah layak. Dia pun was-was. Haji tak ingat, mungkin orang lain lah. Betul tu orang lain. Saya payah nak keluar duit, kedekut juga saya ni. Orang yang pura-pura. Maka ini hakikat keikhlasan. Keikhlas ni ialah penyelamat manusia. Para ulama beri perumpamaan. Kalau sekiranya niat itu ialah benih, amalan itu ialah perbuatan menanamnya, ikhlas itu ialah air yang menyiramnya. Seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau niat, contoh nak baik niat, itu adalah benih. Bagi bidhrun, an-niyatu bidhrun. Maka perbuatan untuk kita tanam benih tu, dia panggil zar'un, ialah amal kita. Buat, kita pun tanam. Dan ikhlas itu ialah siram tu. Contoh kalau kita tak siram, mati benih tu. Niat yang baik, perbuatan yang baik, benih dah bagus, tanah dah bagus tapi tak siram, mati. Maka ikhlas ini bagikan ruh pada jasad. Ruh bagi amalan. Maka Allah Ta'ala akan terima amalan yang ikhlas. Kerana itu kita doa. So, kalau saya tak ikhlas macam mana? Doa biar ikhlas. Doa, ya Allah, ikhlaskan aku dan semua amalan, perbuatan aku. Jadikan aku orang yang ikhlas. Sebagaimana tuan-tuan tak pernah lupa doa panjang umur, doa murah rezeki, itu doa common orang kita lah. Jumpa ustaz-ustaz doa Allah, ustaz murah rezeki panjang umur, sihat tu badan. Tiga ni memang tak lari. Jumpa Tok Wali mana pun murah rezeki panjang umur, sihat tu badan.
Kata jadikan antara doa yang terpenting minta keikhlasan. Doalah saya moga ikhlas dan setiap amalan saya. Sebab tuan-tuan tahu dengan ikhlas dia Allah terima kita. Maka sebab itu saya jadikan ia sebahagian daripada doa penting saya. Allahumma ja'alni minal mukhlasin wa min ibadikas salihin wa min ibadikal mukhlasin. Kau jadikan aku di kalangan hamba-Mu yang ikhlas. Jadikan. Walaupun saya katakan saya tak berupaya nak ikhlas, duk berlawan dengan riak, sombong, ujuk. Tanpa pujian orang pula dalam Facebook, dalam sekian-sekian. Oh, berat. Tak sebelah tu kita nak lepas semua halangan tadi. Ada bahagian diri kita. Tapi tuan-tuan kita ada doa. Doalah. Paling kurang Allah melihat kesungguhan kita untuk ikhlas. Walau kita mungkin tak berjaya katakan. Kesungguhan untuk kita ikhlas itu adalah keikhlasan. Kesungguhan tuan-tuan nak jadi baik, itulah kebaikan. Kesungguhan tuan-tuan dalam buat sesuatu yang bagus, itulah kebagusan dia. Maka saya atau kita ada kesungguhan untuk doa pada Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang ikhlas, suriat keturunan kami, orang-orang yang kami sayangi. Berikan mereka keikhlasan, bagaimana engkau berikan pada mereka rezeki, bagaimana engkau berikan pada mereka kesihatan, bagaimana engkau berikan kepada mereka segala kebaikan. Berikan keikhlasan. Itu yang kita doakan dan jadikan ia salah satu doa penting kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.